منذ فترة طويلة بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية. هذا المنظر الجميل المسعد الغير مسبوق في العصر الحديث في أودية مكة وشعابها ومناطقها ما أدى لأن يقوم أهالي العاصمة المقدسة بالخروج والاستمتاع بهذه الأجواء التي لم يعتادوا عليها منذ فترة قريبة. وتشهد منطقة مكة المكرمة منذ الأسبوع الماضي أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد، ومن المتوقع أن تستمر أيضا حتى نهاية هذا الأسبوع. النبي أخبر أن جزيرة العرب ستعود في المستقبل وتكون مروجا وأنهارا، لكن لا ندري متى. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، لكن إذا جاء الخبر نسلم لما يأتي به عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول لا. المهم أن يكون الخبر صحيحا، إذا صح الخبر فهو حق. أيضا إلى مكة المكرمة وإلى
Seluruh ibu bapa, guru-guru dan anak-anak yang dirahmati Allah. Apa khabar adik-adik, sihat? Alhamdulillah. Baik, memandangkan kita di masjid, kita kena jaga adab-adab. Jangan terlalu banyak menjerit, tolong senyap. Tapi kita tetap berusaha mengadakan sedikit motivasi, tapi dengan mengawal. Boleh adik-adik ya? Boleh. Okey, adik-adik, tinggalkan apa-apa barang dulu. Kejap lagi baru tulis. Ustaz nak mulakan dengan satu game ringkas. Boleh tak? Ustaz nak tengok adik-adik fokus tak? Apabila Ustaz sebut nombor ganjil. Ganjil. 1 lagi. 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tepuk sekali. Sekali tepuk. Pak. Tapi nombor genap jangan tepuk. Nombor genap apa? 2, 10 dan sebagainya. Jangan tepuk. Boleh sedia. Ibu ayah pun boleh try juga. Tapi kita dalam masjid, tepuk jangan terlalu kuat. Sebab tepuk ni masih dibenarkan dalam Islam untuk kita sebut sebagai motivasi, semangat. Boleh disebut dalam Islam. Baik, sedia. 1. 2. 2 jangan tepuk. Okey, 1. 2. Tak apa. Okey, fokus. Saya tak fokus tak? 1. 2. Kenapa macam ni? Yang perempuan pun 1, 2. Fokus. Ibu ayah boleh buat ni game kat rumah, game fokus ya. Selalu saya sebelum mula kelas 2 minit saya bagi game sikit, motivasi dengan korporat ke mana, cikgu-cikgu ke pengetua-pengetua pun saya suruh tepuk gak supaya bagi segar sikit. 1, 3. Tepuk sekali aja. Tepuk sekali. 3, 5, 6. 6 jangan tepuk. 6 genap. 1, 2, 3. Jangan cakap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedia. Okey, ready? 10. Aduh, macam mana kita nak mula ni? Ready? 10. Allah. Ready? 11. 12, 13, 14, 15, 16. Dah pening. Ready? 16, 17, 18, 18. Genap jangan tepuk. 18, 19, 20. Last. Dengar. Sedia? Tangan. 1,224,331. Okey, alhamdulillah. Betul. Okey. Baik. Apabila Ustaz sebut SRA Bukit Kapar, kamu sebut Allahu Akbar, boleh? SRA Bukit Kapar. Terus senyap. SRA Bukit Kapar. Terus senyap Okey, baik. Cuba tengok gambar ini. Nampak kan? Alamak, gambar tak keluar. Ustaz, ni gambar ustaz lain. Ustaz Syahril. Sekejap lagi keluar. Tak ada, tengok sana. Okey, gambar ni dia tak ada cahaya. Cikgu kalau boleh tanya pihak masjid kalau boleh dapat tukar gambar tengah. Gambar ni dia tak ada apa, tak ada cahaya pula, tak ada warna. Memanglah tak ada warna. Gambar ni tak ada pokok, tak ada rumput. Ada rumput tanah yang tumbuh-tumbuhan yang liar. Ini gambar ibu ayah diambil 50 tahun lepas di bumi Arafah. Arafah kering kontang, tak ada air. Maknanya panas terik ibu ayah. Maknanya nak cerita gambar lama, orang wukuf dalam keadaan tak ada air.
Tapi 20 tahun lepas mula hijau. Arab adik-adik mula hijau. Ini 20 tahun lepas. Saya ingat lagi, Ustaz pergi haji dulu, first Ustaz pergi haji 2002. Setiap pokok dia ada nombor surat beranak pokok tu. Ditanam dia jaga. Dia letak nombor tahun bila. Mula ditanam tahun 1999. 2000, 2001, 2002 pokok. Hari ini pokok di Arafah besar dan banyak. Kalau kita tengok di Tabuk, ni di Arab Saudi, ni dulu ni padang pasir adik-adik. 2013 turun salji. Terkejut tak orang Arab? Terkejut. Adik-adik pernah tak Malaysia turun salji? Cuba bayangkan sekejap lagi habis program ni kita nak keluar ada salji turun dekat luar. Amin. Seronok tak? Nak main salji tak? Ya, Ustaz akan mengetuai permainan tu. Ustaz akan ajak semua kita main. Seronok adik-adik. Samalah orang Arab terkejut tengok ada salji. Dulu Arab, ini termasuk di Palestin, turun salji. Ini Arab. Kalau kita tengok, ni dia. Tuan nampak? Dulu tahun 1987 ada hijau tak? Tak ada hijau. Ini disebut Jaziratul Arab. Sekarang namanya Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, Kingdom Saudi Arabia. Tahun 1991 ada sedikit hijau. 2000 ada sikit. 2012 banyak. 2022 makin hijau. 2024 nak tengok gambar terkini. Amat mengejutkan. Ini gambar 2019. Dulu padang pasir 2019 Taif di musim hujan lebat hijau. Ini 2019 adik-adik. Ni pergi ke selatan Arab Saudi namanya Wadi Al-Bardani. Apa dia? Adik-adik balik ni tanya cikgu adik-adik kenal. Siapa? Bukan ustaz tu. Balik tanya Syekhul Googliyah. Ataupun Ustazah YouTubiyah. YouTube, okey. Tekan apa? Wadi Al-Bardani. Siapa ada kertas tulis. Pen tulis Wadi Al-Bardani. Buka dekat YouTube. Macam tak percaya ibu ayah. Dulu di selatan Arab Saudi ni padang pasir, tak ada air. Tapi sekarang air mengalir penuh dengan rumput hijau. Agak-agaknya ni maksud apa ni dik? Tanda apa? Kiamat. Cuba tengok gambar paling kiri, nampak tak? Menara jam. Ini gambar tahun ini Januari. Mekah Arab Saudi 6 kali ganda, setengah kajian 600 kali ganda lebih hijau daripada sebelum-sebelumnya. Dan tahun ini sekarang air mula membentuk air terjun di Mekah. Ada air terjun. 30 km ada air terjun. Dekat Madinah ada air terjun sekarang adik-adik. Ini bukan gambar tipu, ni gambar benar. Tengok, dalam masa 5 bulan meningkat 6 kali lipat, 6 kali ganda. Hijau. Ini dulu padang pasir. Adik-adik, tadi ni tanda apa? Ingat, ibu ayah, adik-adik, sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim. La taqumus sa'ah. Tidak berlakunya kiamat melainkan hatta ta'udul arabu murujan wa anhara, melainkan bumi Arab akan kembali hijau mengalir airnya. Maknanya dunia nak kiamat. Tahu dunia nak kiamat tapi kita masih banyak main game. Game apa sekarang ni? ML, Mobile Legend. PUBG. Yang budak sekolah dia suka fire apa? Oh, hebat. Bukit Kapar hebat. Ini mak ayah ajar ke? Oi, kau belajar kat mana? Kawan-kawan ajar. Okey, shh. Ni Ustaz nak tanya, ML kan? Ustaz pun pernah download main tau. Sekarang ibu ayah kalau download ML, dia perlukan 4 gig. Betul? 4 gig untuk main ML. Apa taknya hari ni anak-anak besar nak jadi gamers. Baru-baru ni menang di Riyadh.
dapat berapa juta? 100 juta US dollar, menyamai 4.4 juta RM. 6 anak muda. Sonok tak? Jadi ustaz, buat apa saya besar jadi cikgu? Jadi cikgu berapa ringgit gaji? Baik saya main game ML. Gaji juta-juta, kaya raya. Buat apa saya jadi imam? Berapalah ringgit jadi imam? Bagus ke macam tu? Ni malam ini kita kumpul adik-adik. Dalam Mobile Legends Ibu Ayah, rupanya dia ada karakter laki perempuan, betul? Adik-adik, yang karakter perempuan tu siapa namanya? Mia. Lagi? Adik-adik, okey. SRA Bukit Kapar. Shh. Ini masjidnya, kontrol sikit Mia Laila ya. Kau jangan kuat sangat Mia Laila. Adik-adik, ni saya nak tanya jawab. Mia Laila ni yang kamu main tu, dia soleha ke seksi? Ni Ibu Ayah. Ayah-ayah jangan main game ni. Pakaiannya ketat, sendat, padat. Bahaya. Kalau hafal Quran, hilang 1 juzuk. SRA Bukit Kapar. Shh. Adik-adik, lihat betapa dahsyatnya dunia hari ini. Dunia nak kiamat tapi orang sibuk dengan game. Orang tak nak jadi ustaz, orang dah tak nak jadi cikgu, dah tak nak jadi doktor, dah tak nak tolong orang. Orang suka jadi YouTuber, jadi TikTokers, cuba nak jadi Insta famous, besar nak jadi pemain bola sepak di mana? Manchester United yang kalah. Relax. Okey. Adik-adik tengok gambar ni. Ni gambar terbaru. Hijau tak? Ini tak jauh daripada Mekah, daripada Kaabah adik-adik, Ibu Ayah. Dalam 10 km saja. Menara jam ni, kalau menara jam 17 km kita dah nampak jam ni pukul berapa. Memang hijau dan ada air. Sekarang ni di Tabuk tadi salji kan, makin kuat salji dia, makin tebal. Awal tahun hari itu mereka tengah siapkan pertandingan Olimpik untuk pertandingan salji di mana di Arab Saudi. Ni dia tengah siapkan adik-adik. Ini gambar literasi, maknanya bukan gambar sebenar, tapi tengah siapkan. Bayangkan, ni dulu padang pasir, dia boleh buat macam ni. Ni, kalau adik-adik kalau tengok benda hebat jangan fuyo. Bapak kau. Ni kan kita sekolah agama kan, cikgu-cikgu ustazah ajarkan ustaz. Sebut tengok benda hebat sebab apa? Masya Allah, tabarakallah. Bagus, jangan fuyo. Ni tengok ni gambar ni. Musim sejuk macam ni. Masya Allah. Bagus. Tengok ni adik-adik. Tengok betapa dahsyatnya sekarang dia orang nak bina. Dunia dah hampir kiamat. Tengok video ini. Shh. Dengar video ini. أيضا إلى مكة المكرمة وإلى الأرض المباركة المقدسة، حيث أصبحت جبال مكة المكرمة مكسوة بالعشب الأخضر للمرة الأولى ربما تاريخيا منذ فترة طويلة بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية. هذا المنظر الجميل المسعد الغير مسبوق في العصر الحديث في أودية مكة وشعابها ومناطقها، ما أدى لأن يقوم أهالي العاصمة المقدسة بالخروج والاستمتاع بهذه الأجواء التي لم يعتادوا عليها منذ فترة قريبة. وتشهد منطقة مكة المكرمة منذ الأسبوع الماضي أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد، ومن المتوقع أن تستمر أيضا حتى نهاية هذا الأسبوع. النبي أخبر أن جزيرة العرب ستعود في المستقبل وتكون مروجا وأنهارا، لكن لا ندري متى. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، لكن إذا جاء الخبر نسلم لما يأتي به عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول لا. المهم أن يكون الخبر صحيحا
إذا صح الخبر فهو حق. Adik-adik, tengok apa Syekh tu kata. Syekh tu beritahu pada kita hadis yang Ustaz baca tadi, bahawa tidak berlakunya kiamat melainkan Arab akan hijau, dan telah berlaku. Sebab itu kata seorang ulama besar di Syria, Syekh Ramadan Al-Buti telah kembali ke rahmatullah, mengatakan semua tanda-tanda kiamat kecil dah habis. Akan berlakunya peperangan besar. Peperangan antara orang Islam dan orang-orang Yahudi sedang berlaku tak? Ya, apa yang berlaku hari ini seperti Allah sebut dalam suratul Isra, la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Dua kali kerosakan yang akan menghancurkan. Mereka menghancurkan umat Islam dua kali. Pertama, ketika mana zaman Nabi SAW, dan kedua kata para ulama. Semalam Ustaz tanya soalan di PWTC, ada simposium Al-Quran peringkat antarabangsa. Ustaz tanya soalan ni lah, Syekh, ayat ini memberitahu orang Yahudi akan merosakkan dunia dua kali. Pertama, kita tahu dulu, adakah yang kedua ni apa yang berlaku? Syekh tu sebut benar. Ramai para ulama kata apa yang berlaku hari ini. Sebab itu orang Yahudi dia takut kalau kita sebut tentang Khaybar. Boleh ke Ustaz? Khaybar. Ya Yahud, Jaishu Muhammad Saufa Ya'ud. Sekali lagi, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad Saufa Ya'ud. Maksudnya, ingat Israel, kau ingat Khaybar dulu. Ustaz pernah pergi ke Khaybar, ibu ayah, saya pernah sampai ke sana. Hari ini Khaybar masih ada lagi, kota Yahudi masih ada di sana. Kota yang zaman Nabi dulu masih ada yang 2 tingkat, tapi bahayalah nak pergi. Sebab dia dah rapuh, dah tak kuat, sebab dia bukannya batu, kan? Jadi masih ada kota tu. Baik itu kehancuran akhirnya Nabi menghalau mereka. Sebab itu boleh sebut Khaybar ya Yahud. Ingat orang Yahudi, apa yang berlaku di Khaybar dulu? Jaishu Muhammad, tentera Nabi Muhammad Saufa Ya'ud, akan kembali melawan Israel. Sekali lagi, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad Saufa Ya'ud. Dah tak sabar nak pergi lawan Israel ke? Dah tak sabar? Nak pergi besok naik flight? Sabar dulu, sabar. Sabar dulu. Boleh ke kita pergi Israel, lawan Israel sekarang? Sebagian ulama, ramai ulama dunia, kata Syekh Mahidin, seorang ketua Ustaz ulama dunia, dalam kitab Fiqhul Mizan mengatakan, kita kena mengelak peperangan hari ini. Bukan mudah. Tapi peperangan yang besar bukan peperangan melawan orang musyrikin, kata Nabi. Peperangan yang besar, adik, peperangan lawan siapa? Bukan Israel. Lawan Yahudi, bukan. Syaitan, bukan. Lawan Mobile Legends, bukan. Cing. Okey, shh. Dengar. Kata Nabi, dengar. Nabi tanya, wahai para sahabatku, tahu tak kalian apa dia peperangan yang paling besar dalam agama kita? Sahabat semua cakap, peperangan yang besar melawan orang musyrikin ya Rasulullah. Mereka menentang agama kita. Nabi kata, tidak. Peperangan yang besar, siapa tadi? Jayab, dengar. Peperangan yang besar melawan apa? Lawan nafsu. Ya, tak bukan untuk adik ni. Melawan hawa nafsu. Melawan diri itulah peperangan yang besar, adik. Melawan diri daripada main game Mobile Legend. Melawan diri daripada asyik tengok TikTok. Yes. Boom. Dah, jangan sambung. Ni masjid. Oh, gelak engkau. Ha. Shh. Asyik sibuk, sebab itu kena lawan nafsu. Dari makan makanan yang tak halal, yang syubhah, daripada asyik main game aja, betul? Daripada tengok YouTube aja, dari tengok drama Korea aja. Shh. Yang kumpulan Korea, laki yang handsome tu apa tu? Apa? Tenang. Shh. Ha? Gongku, apa? GPS, BTS. Okey. Shh.
Itu semua syaitan. SRA Bukit Kapar. Shh. Adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab itu, kita kena melawan nafsu kita. Bangun pagi. Itulah peperangan yang besar, faham tak? Menghormati buaya, itulah peperangan yang besar. Menghormati guru-guru, itulah peperangan yang besar. Nak jawab periksa UPKK PSRA untuk agama akidah, inilah peperangan yang besar. Nanti adik-adik, apabila berlaku peperangan yang besar antara Imam Mahdi dengan Dajjal, akan ada dua cahaya dari langit turun. Rupanya dua cahaya ini membawa Nabi Isa alaihissalam turun. Kemudian berlakulah peperangan yang disebut Al-Malhamatul Kubra. Semua pokok bercakap, ya Muslim, wahai orang-orang Islam, warai Yahudiyun, di belakang aku ada orang Yahudi, ta'al faktulhu, datang bunuh orang-orang Yahudi ini. Pokok bercakap, illal gharqad, melainkan pokok ini pokok gharqad tidak bercakap. Mereka pada tahun 1975 di Israel, mereka tanam, ambil rampas tanah-tanah orang Islam Palestin, mereka tanam lebih 3 juta pokok-pokok ni. Penuh. Sebab mereka tahu pokok ni tidak akan bercakap. Tengok video ini. Menantikan tahun 2024. Sekarang tahun bila? Adik-adik, kau nak main lagi, kau tengok. Kau tengok terjemahan yang kecil tu. Tengok terjemahan. InsyaAllah tu. Wah, insya Allah, kalau beberapa ulama-ulama ahli sunnah melakukan hitungan matematis, dan itu hijriyah, tapi dicoba dimasehikan, insya Allah akan terjadi Sofatul Islamiyah itu 2024, berarti kurang 3 tahun lagi. Tapi semuanya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dari hasil kajian ulama Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah ini, akhirnya apa yang terjadi? Ketahuan oleh tentara Israel, oleh polisi Israel, sehingga di penjara Israel Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah kedua matanya disinar sampai buta, fisiknya disiksa dengan cara-cara yang sangat biadab, sampai akhirnya beliau selesai masa tahanannya. Qadarullah, begitu selesai masa tahanannya, beliau bercita-cita ingin menyampaikan hasil risetnya kepada umat Islam di Indonesia ini. Qadarullah, akhirnya Allah mudahkan perjalanan beliau dari Palestina menuju Indonesia. Tepat bulan Juli 2015, beliau diterima di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Beliau sampaikan hasil risetnya. Insya Allah, berdasarkan nas-nas syar'i, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur. Kata beliau, insya Allah dari Indonesia. Akhirnya sampai beliau meneteskan air mata dengan suara yang terbata-bata. Wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Bila berlaku kiamat kita tak tahu, tapi pastinya kita makin dekat tak dengan kiamat? Dekat. Sebab itu adik-adik penting, adik-adik ambil exam UPKK PSRA bukan sekadar exam tapi pendinding diri. Nak melawan Dajjal. Dajjal matanya berapa? Salah. Mata berapa? Salah. Matanya? Matanya 2 tapi sebelah kanan buta. Adik-adik, cuba tengok video ni. Macam mana video ni melahirkan anak-anak sebaya adik-adik 9 tahun hafal 30 juzuk. Otak dia, adik Najah ni, otak dia adik-adik, otak dia cacat. Otak dia syndrome Down, otak dia tak boleh nak berfungsi dengan baik, tak boleh berjalan. Mati dijangka 5 tahun lagi. Tapi masih elok, dia masih menghafal Quran. Najah. Ada lagi satu, adik seorang lagi ni perempuan buta, hafal 30 juzuk, umur 9 tahun. Dia tak main Mobile Legend. Dia tak main, tak tengok YouTube, tak ada tengok BTS, apa tak ada. BTS no BTS, tengok. Mencoba, Jadi, dengar betul-betul. menguji, mengetes Kita dengar kekuatan sebahagian hafal saja. mereka. Bersama kita ada Syekh Ali Jaber, bersama dengan Syekh Ali Syekh Jabir Basam. ni pun dah meninggal dunia. Syekh, bisa mengetes hafal mereka dengan sambung ayat. Syekh Basam membacakan satu ayat, nanti Kaila akan menyambungkan ayatnya Kaila ya. Kemudian Najah dengarkan sambungan ayat tersebut. Nanti Kak Irfan akan bertanya itu ada di halaman berapa. Siap Najah? Siap. Siap Kaila? Insyaallah siap. Oke, silakan. الحمد لله. طيب الآن التلاوة سرية تكمل قراءتك بعدين يوجه سؤال لأخونا نجاح. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Surat apa itu Kaila? Al-Isra. Benar jawabannya? Jawabannya benar, alhamdulillah. Tadi Syekh membaca dengan sembarang di halaman dan surat apapun karena saya juga penghafal Al-Quran disambungkan oleh Kaila. Naja. Kaila sekian Najah. Tadi yang dibacakan oleh Kaila itu ada di halaman berapa? Dia tahu muka surat berapa? 284. 284. Yang bawa Al-Quran boleh dicek semuanya di halaman 284. Mudah-mudahan Al-Qurannya sama ya. Halaman 284. Di halaman tersebut tadi ayat yang dibacakan posisinya ada di mana? Atas atau bawah? Di tengah-tengah? Ya. Iya. Kalau di halaman 284 ayat yang paling atas ayatnya apa? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Syekh bagaimana? Masya Allah benar. 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 Masya Allah. Subhanallah. Naja. Hebat tak adik-adik? Padang Ustaz. Kenapa ibu ayah? Saya pernah tanya dengan Mak Kaila 2019 dia datang Terengganu. Kami ada majlis convocation peringkat antarabangsa kami anjurkan. Jadi waktu tu panggil Kaila yang buta tu adik-adik, dia sepentas dengan Ustaz dah. Yelah satu pentas dia sebelah Ustaz. Ustaz kat atas tu, Ustaz tanya dia. Lepas tu turun Ustaz jumpa mak dia. Ustaz tanya, ibu, bagaimana ibu ajarkan anak Kaila ni? Dia buta, umur 9 tahun boleh hafal Quran. Nak dengar dia cakap, mak dia cakap apa? Ni penting ibu-ibu. Ibu dia kata, Ustaz, saya pun tidak hafal Quran Ustaz. Tapi saya tidak pernah di rumah Ustaz membuka televisyen mendengarkan lagu-lagu yang melalaikan. Di rumah Ustaz saya hanya mendengarkan ayat-ayat Quran sahaja. Di rumah tuan-puan yang dia dengar ayat Quran tak dengar benda lain. Allah. Masih belum terlambat ibu ayah kita selamatkan keluarga kita. Maaf ibu ayah hari ni semenjak 1-2 minggu ni agak kerap kita dengar kes-kes penceraian yang makin menakutkan. Mereka berani mengisytiharkan penceraian. Maaf ibu-ibu kalau saya nak sentuh sikit benar. Tidak ada mana-mana orang yang perfect. Tapi ibu-ibu kena ingat satu perkara. Bahawa suami kita itulah syurga kita. Tidak perlu ke masjid untuk cari syurga. Tidak perlu ke Mekah, ke Madinah tu naik umrah haji nak cek syurga. Tetapi di dalam rumah kita ada syurga. Ni kisah benar ibu ayah. Adik-adik dengar. Satu hari dalam hadis yang sahih, malaikat Jibril turun dari langit, jumpa Nabi, ya Rasulullah, sampaikan salam kepada Khadijah, salam daripada Allah Azza wa Jalla. Kiriman salam dari siapa? Dari Allah. Kiriman salam biasa ke luar biasa? Luar biasa. Beritahulah kepada Khadijah istrimu bahawa Allah Ta'ala telah membina istana mahligai di dalam
dalam syurga buat Khadijah. Nabi tanya apa yang dilakukan oleh Khadijah. Khadijah, tuan-puan, apa jawab malaikat Jibril? Khadijah telah berkhidmat kepada suaminya. Ketika itu Khadijah sedang memasak ibu-ibu. Hanya dengan memasak, memberi makan kepada suami, Allah mengganjari syurga kepada Khadijah. Apabila saya dengar cerita ni tuan-tuan, saya kata Allah, bermudahnya wanita nak masuk syurga. Berbanding lelaki ayah-ayah, sukarnya kita akan dipertikaikan semua tindakan kita. Nafkah kita, didikan agama pada isteri dan anak-anak. Saya ucap tanya syabas pada ibu ayah. Tepukan adik-adik kepada ibu ayah kita. Baik. Mudah-mudahan ibu ayah kita berusaha membina keluarga bahagia. Baik. Habis segmen pertama. Kita pergi segmen kedua. Adik-adik nak berjaya tak? Siapa ada buku, tuliskan. Pertama, tinggalkan dosa dan maksiat. Nak berjaya kena tinggalkan apa? Dosa dan maksiat. Maksiat apa contohnya? Angkat tangan cakap. Berkapal. Oh, kamu berkapal. Oh, tak ada. Shh. Berkapal halal ke haram? Kata ada kapal Islamik. Ada tak? Mana ada? Menipu. Tak ada ya, kapal Islamik tak ada. Ustaz pergi satu sekolah di KL. Bukan KL namanya, KL. Cikgu disiplin jumpa Ustaz. Tengok Ustaz, ni tegur anak-anak murid saya Ustaz. Kenapa cikgu? Tengok. Dia tulis apa? Mesej rupanya. Darjah 5, mesej darjah 6, darjah 6, mesej darjah 5. Papa, mama rindulah dengan papa. Kau jangan mama papa. Ku dapat ku sunat kau sekali lagi. Yang ni janganlah. Kalau ada orang sebut I love you, jawab apa? Jangan jawab I hate you, I kill you. Jangan balas, diam. Lumrah lelaki suka perempuan itu lumrah, betul? Laki suka perempuan ke? Ni pelajar lelaki suka perempuan? Tak suka? Habis kau suka apa? Suka laki. Laki suka laki. Kau nak jadi sajad? Ada yang nak jadi sajad? Sajad buat dosa ke tak? So, apa yang dia buat? Dia apa? Dia apa? Mengubah jantina saja. Mengubah jantina. Maknanya lelaki jadi harap Ustaz jangan ada anak-anak keturunan Bukit Kapar ni, adik-adik, Kelang ni, yang nak jadi perempuan, tolong jadi lelaki. Faham tak? Lumrah lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki, lumrah. Ustaz, apabila saya lalu sebelah dia, jantung saya bergedup kencang. Geduk. Makan tak lena, makan apa? Makan tak kenyang lagi. Tidur tak lena lagi. Mandi tak basah lagi. Berak tak basuh. Astaghfirullahalazim. SRA Bukit Kapar. Shh. Ya, kita gurau-gurau juga, tapi kita serius ya adik. Sebab Ustaz tahu ibu ayah, maaf, ni program anak-anak. Tadi saya dah sentuh nangis. Kalau mak ayah je saya nangis A sampai Z. Tapi sebab anak-anak, kita tak boleh terlalu straight. Kalau tidak anak-anak tidur, tak capai. Jadi sikit-sikit kita gurau dengan kita menjaga batasan. Adik-adik, tinggalkan dosa dan maksiat. Ketiga, banyakkan amal ibadah. Kedua, banyakkan amal ibadah. Sehari baca Quran berapa ayat? 10 ayat paling kurang. Atau satu muka surat. Ni tengok Syekh, bukan saja baca Quran, tetapi faham dan amal. Ni Ustaz tak sempat nak sentuh. Ini adalah Fir'aun. Tahu tak Fir'aun yang kejar Nabi Musa? Inilah Fir'aunnya, namanya Ramses II.
Ramses II yang kejar. Lepas tu kan laut terbelah kan. Nabi Musa lari selamat kan. Lepas tu air laut tu tutup balik, betul. Jadi yang mati tu Fir'aun. Inilah Fir'aunnya. Ditemui pada awal tahun 1900. Semua orang terkejut. Lepas tu diterbangkan ke Mesir. Syekh ni Profesor Dr. Morris Buka kaji pasal Fir'aun ni. Dia kata melekat pada kulit dia garam yang tebal. Maknanya duduk dekat laut 1000 tahun. Sebab itu dia kata inilah Fir'aun yang kejar Nabi Musa alaihi salam. Satu dunia terkejut pada tahun 1955. Profesor Dr. Morris Buka dari Perancis dapat macam-macam hadiah, anugerah. Tapi malam tak boleh tidur. Dia kata macam mana Fir'aun ni boleh selamat. Sepatutnya Fir'aun ni duduk dekat laut 1000 lebih tahun, mesti dah rosak kulit, betul? Tak pun kena makan dengan baby shark tun ataupun grandpa shark. Tapi kenapa dia boleh elok badan dia? Dia tak puas hati, dia buka Bible. Tahu Bible? Dulu Injil lah, Injil dah ditukar, ada 6 versi, dah tak original. Adik-adik, Bible cerita Fir'aun mati. Kitab Perjanjian Lama dia tengok ada kuncu-kuncu Fir'aun selamat. Tapi kisah Fir'aun tak cerita. Dia ikut Fir'aun ni balik ke Mesir. Dia jumpa seorang sarjana Islam di Mesir. Syekh di Azhar membaca sepotong ayat Quran dalam surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami mengeraskan jasad engkau Fir'aun untuk memberi iktibar kepada umat-umat selepasnya. Adik-adik, Allah keraskan baby shark tak boleh makan sampai nampak tulang kulit dia macam ni untuk beri iktibar kepada umat-umat selepasnya. Tu siapa? Kita. Jangan jadi macam Fir'aun. Fir'aun ni dia sombong, dia tak pernah demam. Dia tak pernah sakit. Inni ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kau yang maha tinggi. Ustaz, kena COVID. Adik-adik ada yang pernah COVID semua? Ada yang tak pernah kena COVID? Ui, hebat dah, tak pernah kena. Hebat. Berapa lama dah tak demam? Berapa lama dah tak demam? Bila lah? Dah 2 tahun kau tak demam. Ui, hebat dah. Ustaz, saya tak tahulah Ustaz, kenapa COVID tak datang kat saya, kuatnya saya. Jangan belagak sebab takut orang yang tak demam ni boleh nak jadi macam Fir'aun. Fir'aun dia tak pernah, bila kita demam kita akan semua Allah, sakit ya Allah, betul? Sakit. Dahsyat. Adik-adik, dia balik Perancis, dia memeluk Islam. Di Mesir dia memeluk Islam. Dia sebut asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia balik, dia beritahu kepada kerajaan Perancis, jahat Perancis, ambil harta dia, miskin, dia tak ada apa-apa dah. Tapi dia ada siapa? Ini akidah. Inilah, walaupun kita miskin tak dapat, tapi akidah kita yakin dengan Allah, Allah akan bantu kita. Dia tulis satu buku, The Bible, The Quran and Science. Tulis, ambil gambar. Ibu ayah boleh download buku ni adik-adik kat rumah nanti. Kalau tak faham dalam bahasa Inggeris, boleh baca dalam buku asal dalam bahasa Perancis. Boleh? Bahasa Perancis faham? Bahasa Arab? Tak faham. Bahasa Indonesia? Ada bahasa Indonesia di UIA waktu Ustaz buat masa dulu ada. Tapi bahasa Melayu tak ada. Tapi awal tahun itu Ustaz terkejut, dalam Google dah ada terjemahan bahasa Melayu. Boleh download dan baca ibu ayah. Ribuan manusia di barat memeluk Islam apabila membaca Bible tak ada kaitan tentang sains, tapi Al-Quran menjustifikasikan sains. Ini dia hebat Al-Quran. Jadi adik-adik kena banyak baca dan amalkan Al-Quran. Ni dia. Tahun lepas teknologi terkini, dia buat kajian, inilah muka Fir'aun. Dulu dah rosak hodoh lah. Ni katanya, wallahu alam. Baik. Semua orang nak berjaya. Tadi pertama tinggalkan dosa dan maksiat. Kedua, amal ibadah sehari baca Quran berapa ayat? Ketiga, ingat, semua orang adik-adik UPKK, PSRA mesti ada cita-cita tulis. Kena ada apa? Cita-cita umniyah.
Besar nak jadi apa? Ustaz nak tanya. Siapa besar ni cita-cita nak jadi doktor ke hospital? Angkat tangan. Doktor. Adik, siapa nama? Muhammad Zafri. Tepukan untuk Dr. Muhammad. Doktor, nanti Ustaz sakit cocok ya. Okey. Siapa besar nanti bercita-cita menjadi ustaz atau ustazah? Oh, ramai. Ustaz gembira betul. Siapa nama adik? Asyad Mahdi. Tepukan untuk Ustaz Asyad. Tepuk salam. Nak mengajar apa Ustaz? Nak mengajar apa? Quran ke? Hadis ke? Hadis. Hebat. Bagus. Hafal hadis. Ya, pelajar perempuan ramai-ramai besar jadi. Okey. Siapa besar nanti nak jadi stewardess? Pramugari. Siapa pramugari? Terangkat tadi. Boleh tak jadi pramugari? Kenapa tak boleh? Sebab pakaiannya seksi. Maknanya jangan pilih cita-cita yang haram. Ustaz baru ni Maulidur Rasul pergi ke Sabah, lepas tu pergi Sarawak, pergi macam-macam asyik naik turun kapal terbang. Pakainya belahnya halal haram, haram haram. Kita pula tengok maksiat sebut apa dik? Alhamdulillah. Aku dengar kau sebut alhamdulillah tadi. Alhamdulillah. Rezeki jangan ditolak. Boleh ke? Tak boleh dik, kau jangan. Ayah-ayah mata jaga. Orang lelaki ni, adik-adik. Ayah-ayah maaf saya tak cakap. Ibu-ibu kena faham, mana-mana lelaki memang ada keinginan, adalah perasaan nak kahwin dua. Betul tak ayah-ayah? Senyap semua. Kenapa ayah-ayah semua senyap? Takut. Bapa kau ada kat sini tak? Gurau adik-adik, gurau. Ayah, ibu-ibu, saya nak cerita apa? Nabi SAW dalam hadis Muslim, sikitlah untuk mak ayah. Satu hari Nabi tengah hari keluar dekat jalanan, Nabi ternampak wanita cantik. Terdetik dalam hati Nabi, cantiknya wanita ni lumrah. Sebab tu ibu-ibu kalau nampak suami bawa kereta, tiba-tiba mata dia ngeo. Bang, kenapa bang? Itu lumrah lelaki, dia ada perasaan tu. Betul lah abang-abang? Senyap lagi. Kau yang betul kenapa? Kau yang lebih-lebih. Okey, okey. Adik-adik, SRA Bukit Kapar. Apa Nabi buat waktu tengah hari itu? Ni hadis ni Bukhari. Nabi balik ibu ayah. Nabi bersama dengan isinya pada waktu tengah hari nak menjaga nafsu dan kehormatan diri sampai tahap itu. Sebab itu ibu-ibu, ini kuliah lain, ke ibu bapaan kenalah berkhidmat, maknanya membantu suami kita insya-Allah. Baik. Adik-adik kena ada cita-cita yang murni. Siapa besar nanti, Ustaz, saya besar nanti bercita-cita menjadi seorang pakar profesional perompak bank. Boleh? Boleh ke? Tak boleh. Haram ya. Siapa besar nanti bercita-cita menjadi askar atau polis? Adik perempuan pun ada. Okey. Adik siapa nama? Siapa nama? Huda. Tepukan untuk Kapten Huda. Kapten. Angkatlah tangan. Hup. Okey, bagus. Kenapa nak tembak orang? Tembak laki-laki jahat. Habis kau nak tembak siapa? Tembak buaya. Adik nak tembak siapa? Tembak orang-orang jahat dah kan. Pertahankan negara. Okey, sikit lagi. Ya, Dewan Peperiksaan dah sampai. Alamak Ustaz. Tengok semua tengok, apakah perasaan anda? Gembira? SRA Bukit Kapar. Ustaz nak kongsi tips, dengar. Pagi peperiksaan jangan bawa buku teks. Ingat, buku teks yang bawa ringkasan, nota boleh.
Sebab buku teks terlalu banyak dan detail, tak sempat nak baca. Tak boleh, jangan buka, nanti adik akan keliru. Ingat ibu ayah, PSRA, UPKK dia subjek agama. Kena banyak hafaz. Itu formula dia. Itu formula dia. Rukun Islam, tak. Tapi kena faham. Rukun semayang ada berapa? 13. Kena hafal. Sambil gambarkan macam mana ketika kena hafal. Dia tak boleh lari. Lagilah kalau dalam bahasa Arab. Anak-anak kita kalau masuk MITS, masuk sekolah-sekolah agama kerajaan, dia akan ada KBT, KBD. Belajarnya tingkatan 1 bahasa Arab. Syariah bahasa Arab, Usuluddin bahasa Arab, bahasa Arab memang bahasa Arab, Maharat Quran bahasa Arab. Sebab saya pun mengajar subjek tu. Jadi anak-anak kena hafal, dia tak boleh elak. Jadi adik-adik ingat, jangan tidur selepas 2 pukul. Tandas, silakan. Bagus minta izin ya. Jangan tidur selepas pukul 12. Tulis, mesti tidur sebelum pukul 12. Shh. Apabila adik-adik masuk Dewan Perperisan, masuk kaki kanan, baca doa dulu saja. Kalau tengah jawab lupa buat apa? Selawat 3 kali. Baca 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 3 kali. InsyaAllah Allah bagi ingat. Apabila dah habis jawab, jangan tidur. Periksa balik. Lepas tu, tutup dengan tawakal. Ikut Ustaz. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala haula. Wala quwata. Illa billah. Boleh sambung ila aliyil azim. Mana tawakal. Masuk Dewan Perperisan dari sekarang. Ustaz nak ajar doa ini. Doa ini hebat dalam surah Isra. Hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Wahayyi lana min amrina rasyada. Boleh ambil gambar, boleh tulis, boleh terus hafal. Ibu ayah pun boleh amalkan. Bukan saja dalam bilik peperiksaan, ibu ayah ada projek di luar, ada urusan-urusan penting dengan kerajaan, dengan dengan siapa pun boleh baca Allah mudahkan urusan. Sekali lagi adik-adik, wahayyi lana min amrina rasyada. Tutup mata baca 1, 2, 3. Wahayyi lana min amrina rasyada. Lagi. Wahayyi lana min amrina rasyada. Tutup mata. Lagi. Wahayyi lana min amrina rasyada. Lagi. Wahayyi lana min amrina rasyada. Lagi. Wahayyi lana min amrina rasyada. Kalau tak boleh hafal, baca yang ini. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Boleh? Tak boleh? Ambil gambar ajalah. Okey. Dah tak ada UPSR. Ya. Ke-5, kena ada target. Siapa di sini PSRA? Ini dah jam 6. Target mumtaz, angkat tangan. UPKK target 8A, angkat tangan. Oh dah 9. Oh, okey. Ustaz dah lama dah tak tahu dah. UPKK 9A, angkat tangan. Korang dua-dua kau ambil ke? UPKK dengan darjah 6 sekali. UPKK darjah 5. Kan? Okey, sekali lagi darjah 5 dulu. Siapa UPKK darjah 5 target 9A? Okey, darjah 6 PSRA dapat mumtaz. Okey, tengok markah ni. Shh. Adik-adik kena bayangkan ini keputusan adik-adik. Mumtaz, lulus, mumtaz. UPKK, Bapak A tu. Ni 8 ni dulu punya. Shh. Adik-adik cuba bayangkan. Tengok seronok tak? Adik-adik semua seronok tak? Kalau kita berjaya, siapa gembira? Lepas kita berjaya, siapa lagi gembira? Ibu ayah. Tengok, seronok tak pegang 9A ni abang SPM. Kalau SPM macam ni, hebat tak? Hebatlah. Ustaz ada seorang pelajar ustaz.
Dia hafal Quran dapat 12 A SPM. Hebat tak? Wow. Masya Allah. Hebatlah sebab dapat semua A, betul. Tapi bukan maksudnya semua A boleh masuk syurga. Yang tak ada A pun jangan bimbang. Kan? Yang tak dapat mumtaz pun, ustaz dulu PSRA ustaz dapat jahit jidan aja. Tapi ustaz ceramah sampai ke London, Australia, bagaimana Turki. Ustaz ceramah dalam bahasa Arab ni dekat pelajar-pelajar Turki. Ustaz pun confused. Macam mana aku nak cakap? Rupanya ada orang terjemah. Betul dik. Sampai keluar ustaz ceramah. Berkat Al-Qur. Tak semestinya yang mumtaz, yang jahit jidan pun boleh berjaya. Ustaz dulu UPSR 3A. Bukan. UPSR ustaz tak ada A. Ni macam adik ni. Tengok. Murid kelas corot dapat 5A. Dulu dia percubaan dapat 4B 1C ada A tak? Ustaz dulu 3B 1C. Dulu UPSR. Dulu UPSR 4 subjek je. Ustaz tak ada A. PMR ustaz 5A. SPM dulu dipanggil aggregate 1. Dia tak ada A. Tapi adik-adik, tengok adik ni, kakak ni lah. Saya nekat mau buktikan walaupun ditempatkan kelas tercorot, saya juga boleh dapat Ustaz cemerlang seperti murid lain. Dalam UPSR dapat 5A semalam. Tapi percubaan dia dapat 4B 1C. Ini pelajar pandai ke pelajar kelas corot? Kelas corot, nampak tu? Murid kelas corot, kelas akhir. Tak boleh dapat A. Tapi macam mana dia dapat A? Dia guna teknik yang Ustaz ajar tadi, ada rahsia. Tengok mulut dia sekarang. Adik-adik tengok mulut dia. Kenapa kau gelak ni? Kau ejek. Adik kamu ejek dia. Dosa. Dia tengah apa tu adik-adik? Dia kena kacau dengan kawan ke menangis? Dia menangis sebab terlalu gembira. Adik-adik akan merasai perasaan yang boleh dapat keputusan menangis. Siapa gembira, mak ayah pun gembira. Tak percaya? Tengok gambar. Nampak tak gigi mak dia? Mak dia tengah senyum. Bapak banyak cakap tak? Tak ada. Bapak kat belakang pak. Semua senyap aja. Tapi bapak kat belakang walaupun dia senyap, dalam hati akulah yang hantar nak belajar. Dalam hati dia gembira tak? Gembira. Nak tahu rahsia dia? Tengok gambar ni. Boleh ke belajar tendang paras kepala ni dalam masa 1 hari boleh? Ini kena berlatih bertahun. Kamu kenal siapa dia? Kau tengok betul-betul. Ini gambar Ustaz 5 tahun lepas. Okey, dulu Ustaz pun masuk silat juga. Tapi dululah ibu ayah mungkin tahu silat tahun 90-an ada isu sikit. Jadi kita tukar taekwondo. Adik-adik, Ustaz adalah Presiden Taekwondo Malaysia. Jangan main-main dengan Ustaz. Ustaz ada keahlian 3,000 orang, 30,000 satu Malaysia. Kalau Ustaz pergi dekat airport, tiba-tiba kamu jangan terkejut. Ustaz ada dengan pegawai JAKIM semua, kami ada program naik flight dengan JAE semua. Cina 10 orang jumpa Ustaz. Semua bau. Ustaz semua, uish, Abang Long mana ni? Oh, dia kata Ustaz ni macam ketua gangster. Ustaz kata tak. Ustaz presiden je. Ustaz bantu. Alhamdulillah ibu ayah. Ada beberapa orang maha guru kami memeluk Islam. Ni dakwah mungkin sebab bila dah masuk taekwondo ni banyak orang Cina. Jadi kita tarik, kita tunjuk yang akhlak yang baik. Tapi poin yang Ustaz nak cerita adik. Ustaz sekarang 6 dan degree black belt. Hitam ni dia ada 9 darjat. Paling tinggi 9. Ustaz 6 sekarang. Ustaz belajar taekwondo 30 tahun. Baru boleh berjaya. Rahsia dia nak tahu. Tengok mulut Ustaz. Oh. Kau kenal siapa ni? Ini bukan Piu Hafiz. Lee Chong Wei lagi salah. SRA Bukit Kapak. Shh. Adik-adik. Nampak kepala dia tulis dekat topi tu MP. Kenal nama dia? Perenang Amerika Syarikat terhebat dunia. 16 tahun juara emas Olimpik. 16 tahun. Siapa nama dia? MP.
Siapa? Shh. Adik-adik. Michael Phelps. Apa dia? Michael Phelps. Apa dia? Dia adik-adik, dia berenang, berlatih berenang 7 hari kan? 6 hari dia berenang, sehari je rehat. 6 hari berenang, setiap hari 6 jam dia berenang. 13 kilo berenang. Kita, sekolah kita daripada sini pergi ke kantin, dah tak larat. Dia berapa kilo berenang? 13 kilo. 6 jam. Sebelum berenang dia jogging, workout 2 jam. Practice, make. Ini dia rahsia dia. Usaha, buat latihan boleh berjaya. Ni, dia boleh berjaya. Tapi nak tahu tak rahsia Ustaz? Rahsia Aisyah Mawardi, rahsia Michael Phelps boleh berjaya? Sebab mindset kami sama. Minda. Apa dia? Minda. Adik-adik, minda dulu. Ibu ayah ni penting dalam psikologi. Walaupun benda ni dari barat, tapi dibenarkan dalam Islam. Kita mengambil mutiara-mutiara yang hilang dari Islam untuk kita jadikan jadikan amalan selagi mana tidak keluar daripada syariah. Adik-adik ikut Ustaz. Growth mindset. When I fail, I learn something. Kita nak macam ni. Minda yang bercambah. Apabila aku gagal, sebenarnya aku bukan gagal, aku belajar sesuatu. Mana aku bukannya gagal. Fix mindset. Sebut. When I fail, I'm no good. Jangan cakap, aku ni kalau gagal, aku ni tak bagus lah, malah lah. Belajar tinggi pun buat apa, Maya tak nak lah belajar, tak nak lah, susah lah bahasa Arab. Itu fix. Bahasa Arab, matematik susah. Jangan cakap. Cakap, insyaAllah, aku boleh. Itu adalah growth mindset. Jangan main handset. Ni. Okey, adik-adik, duduk. Mana yang Ustaz sebut growth mindset, Ustaz nak kamu sebut yes, yes, yes dengan tangan. Boleh? Cuba try yes, yes, yes. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Tapi jangan sambung lagu lain ya. Yes yang ini. Kalau Ustaz sebut fix mindset, sebut no, no, no. Cuba try 1, 2, 3. Sedia. Ni yang ujung sana. Ready? Saya akan berusaha menjadi pelajar cemerlang. Yes, yes, yes. Saya akan membanggakan ibu ayah saya. Saya akan berusaha cemerlang dalam UPKK dan PSRA. Saya akan bangun qiyamul lail pada malam hari kepada Allah. Saya akan beristighfar sehari 70 kali. Saya akan membanggakan guru-guru ustaz-ustazah saya. Saya akan menjadi manusia yang berguna kepada ummah. Semua tu penat, baik aku tidur. Baik main game. Mobile Legend. PUBG. Free Fire. Drama Korea. Apa tadi? Roblox. Ada yang yes, yes. Yes, yes. Roblox yes. Macam mana ni? Sekali lagi, semangat. Saya akan jadi manusia yang beriman. Tapi lebih baik banyak main game. Saya nak jadi YouTuber main game. TikTokers. Insta famous. BTS. BTS. Apa tu? Girl pling pling black. Apa tu? Blackpink. Ada yes, yes. Aku nampak mana satu yes, ya. Siap kau siap. Ada video tak? Kamera ada sini? Ada. Nanti Ustaz tengok kamera ni. Saya akan membanggakan ibu ayah saya. Saya akan pimpin ibu ayah saya masuk syurga. Saya akan berjaya dunia dan akhirat. Takbir. 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 Last.
7 perkara penting sebelum nak exam. Ibu ayah cuba ambil note, bayangkan kejayaan bukan kegagalan. Adik-adik jangan fikir gagal, fikir berjaya. Kedua, fokus pada satu perkara dalam satu masa. Jangan tengah belajar sambil main game. Ketiga, tidur sebelum pukul 12 malam. 4, tingkatkan kadar gedupan jantung, maksudnya bersenam sehari 10 minit. Ibu ayah suruh anak-anak berlari-lari sikit, dia bagus. Jangan duduk kat bilik saja, tak elok. Kelima, berhenti merungut dan mengutuk. Keenam, dapatkan sokongan ibu bapa, guru dan kawan. 7, minta dan bayangkan kejayaan doa ibu bapa. Last benar. 5 minit Ustaz, 5 minit. 10 minit lah Ustaz. Okey, 10 minit boleh. Last ibu ayah, last. Ustaz nak tanya, siapa ibu dan ayah dia dah meninggal dunia atau salah seorang? Jangan malu. Angkat tangan. Siapa ibu atau ayah atau dua-dua meninggal dunia? Satu orang lagi. Mari sini adik-adik. Ke depan sana. Ada lagi pelajar lelaki? Sini. 1, 2, 3, 4. Sini. Sini. Adik-adik sini. Tepukan untuk kawan-kawan kita. Ustaz, boleh buka mic satu lagi. Second mic. Adik sana. Sini. Pak. Senyap semua. Shh. Ni last. Shh. Lurus. Shh. Adik-adik, shh. Jangan malu. Kenapa? Kau kenapa? Mak ayah ke? Bukan. Mak ayah ni siapa? Bapak tak ada, adik sini lagi. Adik tak ada siapa? Ibu, shh. Ibu tak ada. Ayah tak ada. Ayah tak ada. Depan. Ayah tak ada. Adik-adik, dengar. Ustaz hari ini berjaya. Sebab Ustaz ada ibu ayah yang doakan Ustaz. Adik-adik yang ada mak ayah, jangan lupa minta maaf dengan mereka. Ustaz, tapi kawan-kawan kamu tak ada ayah dan tak ada ibu. Tapi mereka masih belajar. Bantu mereka. Mereka macam Nabi. Nabi juga anak yatim. Adik, sini. Adik tak ada siapa tadi? Ayah tak ada. Bila ayah tak ada? Sebelum lahir. Ibu datang. Ibu tak datang. Cik Ustaz ada. Ustaz mengajar. Ustaz boleh pinjam Ustaz sekejap. Sini. Shh. Kamu tak pernah peluk ayah, betul? Firdaus tak pernah peluk ayah, betul? Dia tak peluk Ustaz macam kamu peluk seorang ayah. Salam Ustaz. Cium tangan Ustaz. Peluk erat-erat. Ikut Ustaz. Cakap. Ustaz. Cakap. Ustaz. Saya tak pernah peluk ayah saya, Ustaz. Boleh tak malam ini, Ustaz? Saya nak pinjam badan Ustaz sekejap aja, Ustaz. Saya nak peluk Ustaz macam peluk ayah saya, Ustaz. Doakan saya berjaya, Ustaz. Adik-adik, ada. Mak tak ada. Ayah datang. Ayah, siapa nama? Sini. Nama kamu siapa? Said. Ayah Said ada sini? Ayah Said. Ayah minta berdiri di situ, ayah. Sini sikit. Bila ibu tak ada? Waktu dah jadu, adik-adik dengar. Ibu daripada kecil dah tak ada. Kamu sayang ayah. Katakanlah malam ini malam akhir kamu berjumpa ayah. Apa kamu nak cakap ke ayah kamu ni? Cakap, ayah, saya minta maaf ayah. Doakan saya berjaya dalam peperiksaan ayah. Saya akan pimpin ayah masuk syurga jumpa ibu ayah. Cakap, ayah. Pergi bergerak sekarang. Pergi peluk ayah kamu. Pergi lari, jangan malu. Peluk erat-erat.
Salam ayah, bagi laluan dik. Tak apa, malam ni adik-adik, tak apa kita menangis. Cium tangan, peluk ayah, cakap ayah, ibu dah tak ada ayah. Ayah jangan pergi ayah. Doakan saya berjaya ayah. Adik tak ada siapa? Bapa tak ada. Ayah, mak datang. Ibu datang. Sini. Siapa nama dia? Santara. Ibu Santara ada? Minta berdiri ibu sini dik. Tengok ibu kamu. Bayangkan malam ni malam akhir peluk ibu. Bayangkan malam ini kata-kata akhir kepada ibu. Apa kamu nak cakap kat ibu kamu? Mama, jangan pergi lagi mama. Shh. Terus pergi. Cakap dengan mama kamu. Ibu peluk lama-lama anak ibu. Adik, cium tangan ibu, peluk ibu. Cakap dengan ibu. Cium tangan ibu. Peluk erat-erat. Ibu, cakap nak. Dik cakap, ibu. Ibu jangan pergi lagi ibu. Terima kasih ibu melahirkan saya kat dunia ni ibu. Terima kasih. Adik-adik pelajar perempuan, siapa ibu dia datang bangun sekarang. Jangan malu. Itu ibu yang melahirkan kita. Ustaz nak kamu merangkak jumpa ibu kamu, cium ibu kamu, peluk erat-erat. Minta maaf, pergi sekarang. Pelajar-pelajar lelaki, siapa ayah dia datang, bangun. Tengok ayah. Ustaz nak kamu peluk ayah-ayah, peluk anak kita lama-lama. Cakap adik-adik, nanti jangan sana. Pergi peluk ayah kamu sekarang, cepat sikit. Peluk erat-erat, lama-lama. Pergi menangis dengan mak ayah kamu sekarang. Duduk. Dah, ni semua peluk ustaz dah belum? Semua salam ustaz, peluk. Cakap ibu bagi laluan sikit. Ibu, maafkan saya ibu. Terima kasih ibu. Ibu melahirkan saya kat dunia ni ibu. Terima kasih. Doakan saya ibu. Pelajar lelaki jumpa ayah, peluk, duduk. Ayah-ayah peluk anak kita lama-lama. Ibu-ibu peluk anak kita lama-lama. Ajarkan dia bercakap. Ayah-ayah bagi laluan, anak kita nak lalu sikit. Yang lain, shh. Yang lain mak ayah tak datang. Peluk kawan-kawan, minta maaf. Salam. Salam kawan-kawan, nangis-nangis. Mak nanti siapa ayah datang, mak tak datang, mak datang nanti. Yang lelaki jangan jumpa mak lagi. Shh, jangan main-main. Peluk minta maaf dengan semua kawan-kawan yang ada. Ni adik, ayah mak datang tak datang. Ada datang, mak ayah tak datang. Tak datang semua. Mak ayah tak kira, duduk dah. Mudah-mudahan jadi anak baik ya. Bagus, kuat semangat. Semua peluk anak masing-masing ayah-ayah. Cakap dengan anak-anak kita, Alung, ayah maafkan kamu. Ayah doakan kamu berjaya dalam peperiksaan. Siapa yang dah salam, dah peluk, boleh datang balik sini. Nanti nak balik, anak-anak lelaki jumpa ibu. Pelajar-pelajar perempuan nanti jumpa ayah. Siapa mak ayah dia tak datang, jumpa mak ayah di mana? Di rumah insya-Allah. Okey adik-adik, tolong senyap, boleh duduk, kita dah nak habis dah.
Okey, adik-adik boleh duduk. Shh. Ustaz ringkaskan balik. Tadi Ustaz dah lap air mata dah. Dah. Dah menangis. Tak apa, menangis tak apa Bagus kalau menangis. Siapa tak menangis bahaya. Siapa tak menangis, siapa tak sebab kita kena banyak menangis daripada kata. Baik. Shh. Siapa yang dah salam boleh duduk. Kita nak ulang kaji tadi. Ustaz sebut apa tadi? Pasal hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Lepas tu Ustaz sentuh tentang apa? Kita nak berjaya kena tinggalkan dosa dan maksiat. Lepas tu kena banyak amal ibadah. Sehari baca Quran berapa ayat? 10 ayat. Hari-hari sambung-sambung. 2 tahun setengah khatam. Lepas tu kena ada cita-cita yang murni. Kena ada target mumtaz nak berjaya. Baca doa tadi apa dia? Wahayyi lana rasyada, usaha dan kita tawakal. Lepas tu mindset ada 2. Pertama apa? Growth mindset yang positif dan fixed mindset yang negatif kita jangan buat. Mudah-mudahan dan akhir kejayaan kamu adalah di bawah doa ibu bapa. Ustaz doakan berjaya. Ibu ayah minta maaf mengambil masa semua. Saya selalu minta masa kebenaran pihak sekolah. Saya selalu bawa jemaah haji. Baru ni dekat 500 jemaah saya pergi package swasta lah. Bolehlah DM saya di IG ataupun yang nak buat umrah. Ada 10 kekosongan pada cuti sekolah ujung Januari nanti insyaAllah. Jadi saya tangguh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey semua? Semua okey lagi? Okey, terima kasih diucapkan kepada Piu Hafiz atas ceramah yang begitu hebatlah sebentar tadi. Diharapkan semua murid yang hadir pada malam ini dapat mengambil pengajaranlah ataupun istifadah insya-Allah. Ada satu pepatah Arab yang menyebutkan kun rabbaniyin wala takun imtihaniyin. Ustaz ulang. Kun rabbaniyin wala takun imtihaniyin. Jadilah hamba Allah dan jangan jadi hamba imtihan. Hamba imtihan ni apa? Hamba exam. Apa maksud di sebalik pepatah Arab ini? Apa maksud jadilah hamba Allah ataupun jangan jadi hamba exam? Orang yang jadi hamba exam, dia hanya belajar waktu periksa. Orang yang jadi hamba exam, dia hanya solat 5 waktu periksa. Orang yang jadi hamba exam, dia hanya mengaji Quran hanya waktu exam. Tapi hamba Allah tak kisahlah sebelum exam, semasa exam dan selepas exam sekalipun dia tetap beribadah kepada Allah. Baca Al-Quran, solat awal 5 waktu, bersedekah, puasa dan sebagainya. Jadi insya-Allah bagi meneruskan lagi majlis kita pada malam ini, dijemput kepada YDP PIBG SRA Bukit Kapar Barat Encik Faizal Sadri bin Ngasri untuk memberikan sepatah 2 kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati tuan rumah, pengurusi Masjid At-Taqwa Bukit Kapar Barat beserta barisan pimpinan beliau, guru-guru SRA Bukit Kapar Barat, ibu bapa penjaga yang dihormati, seterusnya anak-anak murid tahun 5 dan tahun 6 SRA Bukit Kapar Barat yang sangat disayangi. Alhamdulillah, malam ni kita telah
pengurusan sekolah dan PIBG telah buat sedikit kelainan lah daripada tahun-tahun yang sebelum ini berkenaan dengan aktiviti solat hajat dan baca Yasin bagi anak-anak kita yang akan menduduki peperiksaan UPKK dan PSRA. Suka saya peringatkan semula. Okey, untuk makluman juga kepada penjaga, peperiksaan UPKK sebenarnya sekarang silibus dia dah berubah sedikit daripada yang sebelum ini. Peperiksaan UPKK dia terbahagi kepada 3 komponen, iaitu ujian PCHI dan amali solat, ujian Al-Quran dan ujian bertulis. Mungkin ada parent, terutamanya bapa, yang mungkin terlepas pandang yang mana 2 daripada bahagian telah pun anak kita lalui, iaitu ujian PCHI dan amali solat telah berlangsung pada Julai hingga Oktober. Okey, itu bahagian pertama. Bahagian kedua iaitu ujian Al-Quran, dia bermula pada Oktober hujung sehingga November, dan climax dia adalah pada awal 2025 iaitu Januari. Januari adalah peperiksaan bertulis. Okey, untuk PSRA, mungkin anak-anak parent yang tak ada anak-anak PSRA, untuk makluman, PSRA dijadualkan pada penghujung bulan ini. InsyaAllah dalam tempoh terdekat ini anak-anak darjah 6 akan menduduki peperiksaan PSRA. Semoga, saya mengharapkan di pihak pimpinan PIBG, saya mengharapkan anak-anak mengambil peluang. Ya, saya tengok kehadiran malam ini sangat-sangat menggalakkan. Walaupun kita punya acara ini drag lebih daripada waktu yang kebiasaan, saya ucapkan tahniah, syabas kepada semua ibu bapa dan penjaga kerana memberi sokongan moral kepada anak-anak kita semua. Dan saya juga ucap tahniah dan terima kasih kepada penceramah kita, Pius Hafiz, kerana kesudiannya menerima pelawaan pihak sekolah dan PIBG bagi berkongsi ilmu dan pengalaman untuk dikongsi kepada anak-anak dan ibu bapa semua. Seterusnya, terima kasih kepada semua ahli jemaah yang sudi menyumbang kepada tabung PIBG yang tadi kita buat edaran lah. Seterusnya, ibu bapa, jangan serik, jangan segan, jangan malu. Diharap dapat terus menyokong semua program yang telah dan akan dirancang oleh pihak sekolah dan PIBG. So, saya sudahi dengan ucapan saya malam ini. Setinggi-tinggi terima kasih dan disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. SRA Bukit Kapar. Okey, semangat lagi. Baik, terima kasih kepada Encik Faizal Sadri bin Asri atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, bagi memeriahkan lagi majlis, saya mempersilakan Tuan Nazir Masjid At-Taqwa Bukit Kapar, Tuan Masadan bin Mohsin, untuk memberikan sedikit kalam lah nasihat, insya-Allah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dikasih tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Siap, ahli dan kuasa masjid, yang dikasihi YDP SRA Bukit Barat dan juga barisan jalan kuasanya, yang dikasihi Puan Guru Besar dan juga barisan guru-guru, ibu bapa dan juga anak-anak yang dikasihi Allah SWT.
Alhamdulillah pada malam ini kita telah selesai program yang sangat-sangat baik, ya. Mudah-mudahan program pada malam ini memberi kesan yang mendalam kepada ibu bapa dan anak-anak dan diharapkan dapat diamalkan. Jikalau tidak diamal, tidak memberi kesan yang baik, ya. Seperti mana pokok, kalau pokok tidak berbuah, ya biasanya tebang saja, ya, tak berbuah. Jadi tuan-tuan, puan dan anak sekalian, saya mewakili Jawatankuasa Masjid ucapkan terima kasih pada pihak sekolah oleh kerana sudi mengadakan program motivasi solat hajat dan juga baca Yasin tadi. Ya. Pihak masjid sangat-sangat mengalok-alokkan program seperti ini dapat dijalankan di masjid. Kita nak masjid kita ni sentiasa imarah. Ya, sentiasa imarah dengan berbagai program. Bukan sahaja solat fardu, bukan sahaja dengan kuliah-kuliahnya. Seperti mana program-program seperti ini juga kita sangat-sangat galakkan dan kita dapat bekerjasama dengan mana-mana sekolah. Dan hari ini alhamdulillah pihak sekolah, sekolah menengah, Bik Kapar, sekolah rendah, Bik Kapar dan juga SRA Bik Kapar Barat sentiasa mengadakan program bersama dengan masjid. Ini sangat-sangat kami alukan. Samping itu, apa yang saya nak pesan di sini, kita seronok tengok, ya, ramai bapa-bapa, ibu, ayah, ibu, anak-anak datang ke masjid pada hari ini. Hari ini, cuba bayangkan kalau tuan-tuan bayangkanlah benda ini berlaku tiap-tiap hari. Ya, berlaku tiap hari di masjid ini begini berlakunya. Tentu tuan-tuan dan puan seronok. Betul tak? Betul, ya? Jadi itulah harapan pihak masjid. Pihak masjid banyak mengadakan program, ya, kuliah-kuliahnya dan program-program lain. Jadi harapan kami sebagai nazir, sebagai jawatankuasa mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan semua hadirlah ke masjid. Bawalah anak-anak yang dah istiqamah, alhamdulillah, tahniah. Tapi yang belum, marilah sama-sama kita sentiasa hadir ke masjid untuk kita amalkan masjid. Ya, memang ada di kalangan jamaah yang kadang-kadang tak selesa, ya, dengan ramai anak-anak yang hadir ke masjid. Kadang-kadang dikata buat bising saja. Tapi kita maklum, faham tuan-tuan. Saya dah pesan dengan jamaah, saya sebagai jawatankuasa, jangan dimarah anak-anak ini yang buat bising. Tegur boleh, nasihat boleh, bimbing boleh, ya, tapi jangan dimarah. Sebab itu saya pesan kepada tuan-tuan semua, bawalah anak-anak ke masjid supaya anak-anak ini akan menjadi anak yang baik, anak yang berguna, anak yang berbakti pada ibu bapanya, pada masyarakatnya dan pada negaranya, insya-Allah, dan mereka memberi kebaikan dunia dan akhirat. Dan itu pesanan saya yang saya rasa yang penting saya nak sampaikan. Tak ada apa lagi sampaikan. Jadi cumanya begini, minta sampul suruh. Jadi pihak masjid sebenarnya nak buat sumbangan sedikit pada sekolah. Jadi saya minta wakil sekolah untuk terima sumbangan ini. Silakan. Mudah-mudahan sumbangan yang seberapa ini memberi kebaikan untuk Jadi itu saya sampaikan, tahniah ahli sekali, dan mudah-mudahan anak-anak, tuan-tuan, puan-puan semua berjaya dalam peperiksaan PSRA dan juga PKK, dan yang paling penting mereka ini dapat dididik dengan baik, dapat berjaya dunia dan akhirat. Allahu a'lam. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Masadan bin Muhsin selaku Nazir SRA Bukit Kapar Barat atas ucapan dan sumbangan yang diberikan kepada pihak sekolah sebentar tadi. Baik, insya-Allah untuk mengakhiri majlis kita pada malam ini dijemput kepada PU Hafiz
untuk menerima cenderahati daripada pihak sekolah, insya-Allah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Faizal Sadri bin Ngasri atas pemberian cenderahati kepada PU Hafiz sebentar tadi. Baik, jadi insyaAllah seterusnya dijemput kepada Encik Masadan bin Mohsin selaku Nazir Masjid Nazir At-Taqwa Bukit Kapar untuk menerima sumbangan daripada pihak BIBG SRA Bukit Kapar Barat. Silakan. Okey. SRA Bukit Kapar 1. Okey, fokus lagi. Baik. Jadi dengan penyerahan sumbangan dan cenderahati sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Jadi dijemput kepada PU Hafiz diiringi oleh Tuan Nazir dan Tuan YDP untuk ke tempat yang disediakan. Jadi insya-Allah kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallah wa hamdika ila anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Okey. Kepada semua murid-murid dan ibu bapa boleh ambil makanan di belakang sana dalam keadaan terkawal Jangan berlari-lari.